Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ahmad Syah bin Muhammad Zaimi. Saya ketua kumpulan bagi kumpulan 8 memegang jawatan sebagai pengarah dalam cerita Ulik Mayang. Hai, saya Narafika Syani binti Nasri bin Nasri, ditugaskan sebagai penulis skrip untuk drama ini. Hai, nama saya Janato. Pengalaman saya sepanjang proses penggambaran drama kami ini, saya memegang watak sebagai Putri Mayangsari. Nama saya Muhammad Hakim bin Ibn Hashim, dan dalam drama Ulik Mayang ni saya memegang watak sebagai cucu lah. Dan di sebalik drama tu saya sebagai seorang videografi lah. Hai, saya Sinta binti Muhammad Hatta sebagai pembantu penulisan skrip. Assalamualaikum and hai, nama saya Nora Syikin, saya seorang jurus solek dalam drama ni. Hai, saya Nalisha Armuga, merupakan penulis manuskrip bagi buku legenda Ulik Mayang. Nama saya Bino Jaya Natimban dan saya memegang watak sebagai Tok Awang dalam drama Ulik Mayang ni. Saya Muhammad Ihsan bin Sofi, saya memegang watak sebagai Ali. Nama saya Amrina Mustaqim bin Muhammad Jemaah. Saya memegang watak Atok. Nama saya Ermanella. Saya sebagai Hai, nama saya Ermanella. Dalam drama Ulik Mayang, saya sebagai watak Putri Tengah. Nama saya Rizeng Komjinggi. Saya sebagai watak Putri Mengurai. Cerita Ulik Mayang ini merupakan cerita rakyat yang berasal daripada Sabah. Berasal daripada Terengganu, iaitu Pantai Timur. Okey, cerita Ulik Mayang ni orang selalu cakap cerita dia seram. Cabaran yang saya terima sepanjang melakukan ni, cabaran dia semasa pemilihan tajuk lah, sebab kumpulan saya mempunyai ramai perempuan. Kita orang fikir kalau kita orang ambil perempuan sebagai watak lelaki, dia mungkinlah tak mengeluarkan dia punya aura tu. Dia tak sampai dia punya aura tu. Lepas tu, sebab kami berkaitan dengan pantai, kami perlu pergi ke pantai. Yang tu kami sewalah van semua, pengangkutan, masa, semua tu cabarannya. Kami kena siapkan satu rakaman, semua rakaman tu dalam masa satu hari. Lepas tu pengalaman yang saya dapat ni, saya dapat sebab ramai yang tak setuju sebenarnya dengan tajuk ni. Tapi bila saya slow talk, lepas tu saya ceritakan step by step, okay, lepas tu kumpulan saya mula menerima. Lepas tu kami setuju untuk buat cerita ni. Untuk pengalaman sepanjang proses menulis skrip ni, saya berjaya mendapatkan banyak juga ilmu baru, terutama sekali dalam menulis ni lah. So sepanjang menulis skrip ni banyak juga pengalaman yang antaranya dalam menyelitkan intonasi yang sesuai sepanjang watak-watak kita berlakon tu. So untuk penulis skrip ni, kita perlu, sebagai penulis skrip, kita perlu berfikir yang tajam untuk mentafsir dan menterjemah mesej yang ingin disampaikan ke dalam bentuk skrip yang bukan sahaja menarik, tetapi juga mampu menyebabkan penonton rasa terkesan dengan penceritaan tersebut. Lebih-lebih lagi berkaitan dengan sejarah-sejarah terdahulu dan cerita-cerita yang terdahulu. Putri Mayangsari ini terjatuh cinta kan seorang manusia yang bernama Ali. Tetapi cinta antara manusia dengan putri tidak akan mungkin terjadi. Disebabkan itu, Putri Mayangsari bertindak untuk merasuki Ali. Okey, bagi cabaran yang saya hadapi semasa proses menjalankan penggambaran ini adalah, yang pertama, saya sukar untuk fokus apabila
video direkodkan. Ini disebabkan kerana faktor cuaca yang panas membuatkan saya kurang selesa untuk berlakon. Yang kedua pula adalah saya sukar untuk menghafal skrip, menyebabkan kami terpaksa melakukan rakaman berkali-kali sehingga mendapatkan video yang lebih sempurna. Belum Ustaz? Boleh masuk. Kalau lagi ya. Hei, biasalah. Tadi sebagai pelakon, Betul. sebagai ni pula. Partner saya dalam menghasilkan videograf untuk drama Ulik Mayang ni lah. Dan kami berdua bertindak sebagai untuk technical dan juga melakukan proses syutingan video. Untuk mengambil setiap angle drama tu lah. Dan kami juga Kita punya cabaran kita ada banyak lah. Pertama dari segi pencahayaan untuk menghasilkan video tu kadang memberi kesan untuk waktu kita waktu kami nak rakam video drama tu. Dan lagi satu kita punya ni kan soundtrack susah betul nak cari soundtrack yang sesuai dengan nak ngamkan dengan drama tu kadang kena sesuai jugalah. lepas tu sebagai cameraman lagi kita kena banyak Cameraman kadang take yang keperluan diambil untuk hasilkan video tu kena cukup juga. Lagi satu costing pun itu salah satu cabaran jugalah untuk kami buat video gunakan kami gunakan kamera dari telefon je lah. iPhone. iPhone the best. Iya, itulah terbaik drama Ulik Mayang. Okey, pengalaman pahit manis yang sangat indah lah dalam menghasilkan projek kali ini dan memberi pendedahan barulah kepada saya dalam penulisan skrip. Cabaran yang saya hadapi adalah dalam mencari idea, sebab kita kena masukkan unsur-unsur kerakyatan untuk diterima dari semua golongan masyarakat. Terutama sekali dalam penulisan skrip kita kena masukkan idea moden dan tradisional agar kita punya pembaca tu lagi tertarik dan itu je lah. Untuk pengalaman saya jadi juru solek ni pula, saya dapat mengasah bakat saya sebab mekan ni salah satu minat saya juga. Jadi saya dapat asah lah bakat saya dekat situ. Untuk cabaran pula, ni pertama kali saya make up orang, jadi macam saya takut lah. Tapi diorang ni percaya pada saya yang saya ni boleh make up diorang. Jadi saya kena beranikan diri dan saya pun percaya pada diri saya yang saya boleh make up diorang lah. Sewaktu proses penulisan saya dapat banyak pengalaman lah dan juga banyak cabaran yang saya hadapi dari segi pelbagai aspek. Walaupun ada banyak cabaran yang hadapi, tetapi dengan adanya perbincangan bersama dengan pengarah kami iaitu Muhammad Amashraf, beliau sentiasa membantu kami untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang kami hadapi. Terutamanya macam bahagian saya lah, manuskrip agak sukar untuk siapkan benda tu sebab cabarannya adalah tiada rujukan ataupun kekurangan rujukan tentang sumber rujukan untuk cerita Ulik Mayang. Jadi agak sukarlah untuk buat saya ni mess up dah. Disebabkan oleh kekurangan sumber rujukan tentang Ulik Mayang. Buku Ulik Mayang dan sebagainya agak kurang lah dalam di luar sana. Jadi agak sukar untuk
untuk mereka ayat-ayat yang boleh menarik perhatian pembaca. Selain daripada itu, saya juga berlakon sebagai isteri kepada Ali dan juga saya merupakan salah seorang puteri laut daripada 7 puteri yang lain dalam drama tersebut. Cabaran yang saya hadapi semasa berlakon sebagai puteri dan juga isteri kepada Ali adalah disebabkan oleh penglihatan saya. Mata saya agak rabun. Jadi betul ke ayat tu? Betul ke ayat tu? Cabaran yang saya hadapi semasa berlakon sebagai isteri kepada Ali dan juga sebagai puteri, saya terpaksa membuka cermin mata disebabkan oleh kekurangan penglihatan saya. Jadi agak sukarlah untuk melihat apa yang berlaku di sekeliling disebabkan oleh agak sukarlah untuk melihat sekeliling. Pengalaman saya memegang watak Ali ni dalam drama ni agak best jugalah sebab saya dapat kawan-kawan yang sportif dan senang untuk saya bekerjasama. Lepas tu saya rasa apa yang kita buat untuk drama ni agak berbaloi daripada segi apa-apa komitmen yang kita bagi, semua bagi benda yang sama. Jadi saya agak seronok jugalah bekerja dengan diorang. Jadi dalam watak Ali ni saya nak turun ke laut untuk menangkap ikan. Tapi cuaca tak baik, tapi saya nak juga pergi. Isteri saya dah larang, tapi saya nak pergi juga. And then saya buat something yang melanggar pantang pantai tu, menyebabkan saya ni digoda lah oleh puteri yang diberi nama Mayang Sari, iaitu puteri bongsu bongsu kan, puteri bongsu daripada 7 puteri adik-beradik tu. Okay. Lepas tu cabaran yang saya hadapi dalam menjiwai watak Ali ni adalah daripada segi tindakan dalam drama ni lah. Okay. Dan lokasi penggambaran kita ni dekat pantai. As you know, pantai ni panas kalau pagi. Jadi kita shoot pagi. Banyak juga yang kita ambil footage tu, banyak kali juga kita ambil dan menyebabkan kulit saya terbakar. Tapi apa yang kita bagi dekat komitmen ni semuanya seronok dan saya suka. Saya berpuas hatilah. Baiklah. Pengalaman kalau nak cerita pasal pengalaman yang saya dapat lah waktu laksanakan drama ni. Okay, first dia dari satu pengalaman yang bermakna lah bagi saya sebab untuk pertama kalinya saya keluar bersama rakan-rakan yang lain dan membuat satu projek yang boleh dikatakan besar jugalah dan hasilnya amat, orang kata, memberangsangkan. Lepas tu pengalaman lain juga, buat kita ni biasanya depan kamera ni kita rasa janggal tau. Tapi disebabkan oleh kita perlu buat projek ni juga, kita terpaksa ketepikan semua tu dan yelah kita jadi okey lah depan kamera. Okey, untuk cabaran pula, cabarannya banyak tapi saya selitkan beberapa je lah. Okey, pertama sekali tempat nak ke sana tu, ke Mersing tu jauh dan memerlukan kami bergerak pagi. Lepas tu best lah juga waktu perjalanannya. Tapi untuk membuatkan kami bangun pagi-pagi pergi ke tempat sana apa semua tu
satu cabaran sebab benda baru lagi bagi kami. Okay. Seterusnya keadaan cuaca kat sana. Sebab waktu tu tengok sampai cerah tapi panas. Lepas tu petang tu macam nak mendung, tapi alhamdulillah lah tak hujan. Tapi overall cabaran macam tu lah. Pengalaman saya semasa melakukan drama ini adalah saya dapat mempelajari satu cerita rakyat dari negeri Terengganu, yaitu Lek Mayang, dan cerita ini adalah pertama kali saya mengetahuinya dan melakukan sekaligus. Cabaran semasa penggambaran ini adalah yang pertama, untuk menuju ke tempat penggambaran tersebut kami mengambil masa yang lama lah. Terus selepas itu sampai di tempat penggambaran tersebut kami terus memulakan penggambaran drama kami tersebut, jadi agak penat lah. Selepas itu persekitaran juga mempengaruhi karena cuaca di tempat tersebut agak panas, dan semasa mempelajari tarian tersebut saya telah berjaya melaksanakan tarian ini dalam drama Lek Mayang. Oke. Hai, berdirinya saya di sini karena kerusi saya dirembat. Oke, untuk penceritaan tentang pengalaman semasa proses penggambaran drama Lek Mayang ni, pengalaman sepanjang proses penggambaran ni amat menarik dan juga amat meletihkan jugalah untuk proses penggambaran ni. Dan bagi saya, mengapa ia menarik? Sebab saya tak pernah lagi berlakon untuk membawa watak sebagai seorang Tok Awang ataupun Tok Womo, dan tambahan pula saya seorang bangsa Iban dari Sarawak. Jadi untuk menghayatan watak Tok Womo tu mungkin saya agak kurang lah, tapi saya manage juga menjayakan watak tersebut dan menyiapkan drama ini. Okay, itu untuk pengalaman lah. Jadi untuk cabaran pula, cabaran dari segi seperti yang saya cakap tadi, dari segi penghayatan watak, di mana saya berlatih beberapa kali jugalah untuk gerakan sebagai seorang Tok Awang, dan juga cabaran dari segi penghafalan skrip jugalah, sebab Tok Awang ni dia sebenarnya dia banyak baca mantra, jadi saya kena retake banyak kali jugalah untuk mendapatkan hasil scene yang kami mahukan. Jadi itulah pengalaman dan cabaran saya sepanjang proses penggambaran ni lah. Pengalaman saya dalam watak ini ialah watak ini best lah. Dia best juga sebab kan dia dalam dia watak ni watak baik, jadi bagi saya senang juga lah, tidak payah membuat muka jahat. Jadi bagi saya pengalaman yang semasa membuat drama ni juga dapat mengeratkan hubungan antara kawan-kawan lah, kawan-kawan yang baru berkenal kan, jadi mula-mula awkward juga lah. Lepas tu kita pergi pantai tu macam okay sudah. Cabaran dia pula kan bagi saya, cabaran saya kan saya Putri Murai, jadi mau buat watak yang seriusnya juga lah seriusan, cuma jangan ketawa. Tapi saya banyak ketawa lah dalam scene saya, jadi susah lah membuat muka serius tuh. Dan selain itu saya punya cabaran saya punya logat saya kan nih pekat Sabah, jadi agak sukar lah untuk mengeluarkan kata-kata yang seperti kata-kata logat Semenanjung itu. Jadi begitulah. Thank you.
Okey, bercakap tentang persepsi, Dr. Syafura ni seorang yang baik, tapi dalam baiknya ada tegasnya juga. Sebab dia dalam memberi sesuatu tugasan tu, dia detail. Walaupun kami mendapat soalan ni dalam keadaan online, tapi kami memahami setiap satu persatu, step by step tentang cara membuat tugasan ni. Dia seorang yang tegas, lepas tu dia baik, dan macam kawan-kawan saya cakap, dia suka belanja makan. Dia tidak berkira lah dengan kami, so kami pun selesa lah. Kami anggap dia seperti keluarga je. Lepas tu bercakap tentang apa yang saya belajar tentang filosofia ni, macam sebab saya bukan student HUTHM, jadi masuk sini baru saya belajar tentang falsafah. Falsafah ni sesuatu bidang yang luas lah. Macam dalam cerita Ulik Mayang ni, kami terapkan 3 jenis falsafah, iaitu metafizik yang berkaitan dengan Ulik Mayang, lepas tu ekologi yang berkaitan dengan alam sekitar, dan yang ketiga iaitu tarbiyah yang berkaitan dengan atuk tu lah, yang tarbiyah dia punya cucu. Okay. Itu saja. Okey. Pendapat saya tentang Dr. Syafura ni, beliau sangat Bismillah. Okey, pendapat saya tentang Dr. Syafura ni, beliau sangat-sangat cheerful. Dia okey je dengan semua orang, dengan student-student dia sangat peramah, dan bila kita masuk kelas dia tu, kita tak rasa nak stres sangat-sangat lah, sebab dia okey je. Lepas tu dalam tegas-tegas dia, dalam cheerful dia tu pun ada tegasnya dalam mengajar. So bila kalau dia cakap kita fokus kat tajuk tu je, so memang tajuk tu je lah yang kita orang akan fokus. Dan soalan-soalan yang diterima pun berkaitan dengan tajuk tu, dia tak terima soalan lain. Lepas tu penerimaan saya terhadap falsafah pendidikan ni, sejujurnya saya tak tahu pun apa itu falsafah. Tapi bila saya ambil subjek ni, saya tahulah macam mana falsafah tu wujud. Proses falsafah tu, nak mewujudkan proses falsafah, nak mewujudkan satu falsafah tu, proses dia sangat lama. Dan dalam satu falsafah tu ada wujudnya elemen metafizik, ekologi dan epistemologi lah yang lain. So kat sini saya nak ucapkan terima kasih dekat Dr. Syafura. Okay, so kat sini saya nak ucapkan terima kasih dekat pensyarah kami, iaitu Dr. Syafura, atas segala ilmu yang dicurahkan kepada kami, dan telah Dekat sini saya nak terima kasih dekat pensyarah kami, iaitu Dr. Syafura, atas segala ilmu yang dicurahkan dengan penghasilan tugasan ini. Dan projek ini juga telah memberi impak yang positif, terutama dalam ilmu dan pendedahan mengenai falsafah pendidikan. Okey, pendapat saya mengenai Dr. Syafura ni, dia seorang guru yang sangat mudah bergaul, dan dia juga seorang guru yang sangat cantik. Dr. Syafura ni dia suka belanja kami, dan dia mempunyai satu sifat keibuan, di mana apabila kami dengan Dr. Syafura ada masa dia tegas, dan ada masa juga dia senang untuk bermain-main. Tapi mostly mostly banyak lagi lah dia banyak bergurau lah daripada tegas. Yang tegas tu masa dia mengajar je. Okey, penerimaan saya terhadap subjek falsafah pendidikan ini ialah, sejujurnya sebelum ini saya belum
saya tak tahu lagi apa itu falsafah pendidikan, saya tak pernah dengar lagi apa itu filosofi. Tapi selepas saya mengambil subjek ini dan saya belajar dengan Dr. Safura, saya banyak dapat ilmu dan pengalaman yang baharu, di mana saya ambil satu contoh lah, elemen yang saya pelajari iaitu metafizik yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap benda-benda gaib. Okay. Saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih. Okay, pendapat saya tentang Dr. Safura ni, bagi diri saya lah, dia adalah salah satu seorang lecturer yang baik dan sangat prihatin dengan pelajar dia lah. Dan Dr. Safura ni seorang cantik, cantik, lepas tu macam nak usah pun ada. Gurau. Okay, tentang subjek yang dia ajar ni falsafah pendidikan. Falsafah pendidikan ni salah satu benda yang first time saya dengar. Dan bila saya sambung ke UTHM ni dan belajar subjek tu, bagi saya dia adalah membina kita punya pengetahuan yang lebih luas lah dalam kepelbagaian ilmu ni. Jadi macam contoh tugasan drama tu lah. Tugasan drama tu banyak diterapkan elemen falsafah yang sebenarnya dah wujud dalam kehidupan seharian kita. Dan dalam drama tu lah kita ceritakan, kita hasilkan drama tu dengan elemen yang saya telah pelajari dalam falsafah pendidikan. Jadi bagi saya subjek ini sangat best, dan terima kasih juga lah kepada Dr. Safura. Pandangan saya untuk pengajaran Dr. Nur Safura pula, dia seorang yang tegas dalam mengajar dan dia juga seorang yang baik hati. Dan lagi satu, dia seorang yang cantik. Okey, untuk penerimaan saya dalam falsafah pendidikan ni pula, sejujurnya saya tak tahu apa itu falsafah pendidikan. Selepas saya masuk sini, saya belajar dan saya tahu yang falsafah pendidikan ni adalah pendapat saya tentang pendidikan. Pandangan saya terhadap pengajaran pensyarah saya iaitu Dr. Nur Safura, bagi saya cara pengajaran beliau adalah terbaik lah, dan juga seperti mana yang saya inginkan. Saya juga rasa mudah untuk berurusan dengan beliau sebab beliau juga mudah memahami situasi pelajar dia, dan sentiasa bersedia lah untuk memberi pertolongan ke dalam apa-apa aspek. Dan yang paling saya suka adalah beliau tepat pada masanya. Contohnya semasa kelas online, kalau dikata pukul 10 kelas, pukul 10 tu kelas akan berjalan. Dan juga cara beliau terang sesuatu point adalah senang untuk memahami. Melalui kursus falsafah pendidikan ni, saya dapat banyak ilmu pengetahuan, bukan sahaja dalam pembelajaran tetapi juga secara tidak langsung. Saya amat berterima kasihlah kepada Dr. Nur Safura sebab memberi peluang kepada kami untuk membuat drama, untuk menghasilkan drama. Sebabnya saya dapat belajar sesuatu yang saya tak pernah buat. Contohnya berlakon dan juga menari depan orang ramai dan juga depan kamera. Jadi perkara barulah bagi saya, dapat belajar sesuatu yang baru. Selain daripada itu, saya juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim bersama dengan rakan-rakan saya, dan dapat tahu kebolehan yang mereka ada dalam diri mereka yang saya tak tahu sebelum ni. Contohnya cameraman yang boleh ambil video yang elok,
dan juga main karakter seperti Mayang Sari dan sebagainya, Pawang dan sebagainya lah. Mereka boleh berlakon dengan lebih baik lah, lebih baik daripada apa yang saya expect. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Nur Safura. Okey, baik. Jadi untuk pendapat saya tentang Dr. Nur Safura, secara peribadinya saya sangat sukalah cara beliau mengajar dan juga cara beliau memberikan ilmu kepada kami sebagai pelajar, dan juga cara penyampaian Dr. Nur semasa kelas online juga sangat jelas, sebab beliau sangat suka berkongsi cerita dengan pelajar dan juga menjelaskan isi-isi tentang pembelajaran falsafah pendidikan dengan jelas. Jadi itu yang menyebabkan saya suka cara beliau mengajar. Sebab didikan Dr. Nur Safura ni, di sebalik ketegasan dia, ada juga masa kita belajar tu kita enjoy, kita relax. Jadi benda yang beliau ajar tu kita mudah faham. Jadi untuk apa yang kami telah belajar dalam subjek pendidikan falsafah, sejujurnya sebelum melanjutkan pelajaran ke universiti saya tak tahu apa itu falsafah pendidikan. Tapi setelah masuk ke universiti dan belajar bersama Dr. Nur Safura, saya telah banyak mempelajari tentang falsafah pendidikan. Sebenarnya falsafah pendidikan ni dalam kita tak sedar, sebenarnya dalam kehidupan seharian kita pun telah mengamalkan falsafah. Daripada cara kita berfikir, cara kita menilai sesuatu, dan juga kita punya perkembangan daripada dari segi emosi, rohani dan juga jasmani kita. Dan saya juga baru belajarlah mengenai falsafah pendidikan negara, falsafah pendidikan kebangsaan, falsafah pendidikan barat dan juga falsafah pendidikan Islam lah. Banyaklah ilmu yang saya telah perolehi dalam subjek falsafah pendidikan ini. Jadi saya nak ucapkan terima kasih lah kepada Dr. Nur Safura sebab mengajar kami dengan jelas untuk subjek falsafah pendidikan ini. Okey, dari saya juga terima kasih kepada Dr. Nur Safura kerana telah banyak memberikan pendedahan baru dan ilmu berkaitan falsafah pendidikan dan telah banyak kami terapkan dalam projek ini. Sorry merapu. Dari saya terima kasih kepada pensyarah kita iaitu Dr. Nur Safura atas segala ilmu yang telah dicurahkan dalam penghasilan tugasan ini. Projek ini telah banyak memberi pendedahan baru kepada saya dan juga rakan-rakan tentang falsafah pendidikan dan akan diterapkan lagi di masa akan datang. Pendapat saya tentang Dr. Safura ni, dia committed dalam kerja dia lah, and then always take note about masa pelajar. Jadi macam okay, dia take note lah, like siapa yang free boleh datang bilik saya untuk tengok manuskrip, which is dia okay dengan semua orang, and then dia have fun. Lepas tu bagi saya dia ni, yes, dia sama kepala dengan murid. Jadi macam dalam satu bilik tu kita rasa sama dengan dia. Tak tu sangatlah. Tak rasa macam murid dengan cikgu. Dia macam kawan-kawan. Itu yang saya suka. Lepas tu apa yang dia ajar agak faham lah. Saya faham apa yang dia ajar pasal falsafah dalam pendidikan. Dan dia agak bagus dalam mengendalikan semua banyak grup. Dalam projek ni dia ada banyak grup untuk dia handle. So bagi saya itu adalah tanggungjawab yang besar lah bagi seorang pensyarah. Tapi boleh nampak yang emosi dia dengan pelajar sangat bagus dan profesional.
Terima kasih doktor. Pendapat saya tentang Dr. Safura adalah Dr. Safura adalah seorang yang baik, suka membantu pelajar-pelajar, sporting. Dia boleh bermain sama pelajar, dia boleh bermain sama pelajar, dan dia boleh tegas dalam masa yang sama. Terus tuh Dr. Safura juga suka belanjakan makanan. Penerimaan saya tentang subjek falsafah pendidikan ini adalah saya telah mempelajari banyak ilmu dari falsafah pendidikan. Ilmu-ilmu falsafah pendidikan ini membantu saya dalam meningkatkan kemahiran diri saya dan membantu saya dalam membentuk karakter diri saya yang lebih baik. So, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dokter yang cantik. Terima kasih dokter, I love you. Untuk saya punya feedback untuk Dr. Safura. Dr. Safura ni macam mana saya nak cakap, dia seumpama apa yang saya boleh sampaikan ialah caranya sebagai seorang ibu yang mengajar anaknya. Kalau kita tahu seorang ibu mengajar anak dia, mesti ada rasa marah, ada rasa tegas. Tapi dalam tegas-tegas marah dia, masih dia selitkan perasaan kasih dan sayangnya terhadap anak-anak muridnya. Dan cara pembelajarannya pun bagi saya sangat menyeronokkanlah, sebab dia macam mana nak cakap, dia terangkan falsafah tu mengikut apa yang dia punya experience. Maksudnya dia tak tengok buku tu secara macam, kan ada setengah lecturer yang tengok buku lepas tu terangkan buku je isi dia. Tapi Dr. Safura ni dia macam terangkan dengan dia punya pengalaman. Jadi membuatkan saya rasa seronok lah belajar dan faham. Untuk apa yang saya dapat belajar ialah, sebenarnya sebelum saya masuk universiti ni, saya tak tahu banyak pun pasal filosofi. Perkataan tu pun saya tak pernah dengar. Kalau dekat lagu-lagu pernah lah juga, tapi masuk menyeluruh filosofi tu saya tak berapa nak faham. Tapi berkat ajaran dia baru saya tahu apa tu. Salah satu contohnya metafizik. Metafizik tu kan pasal yang alam gaib apa semua tu kan. Rupanya falsafah ni dia macam apa, dia selari tau dengan kehidupan kita. Kita nak kata kita nak boleh elak tu, saya pun tak banyak nak cakap banyak lah. Sebab ya kita nak kata faham tu pun macam tu lah. Tapi overall, kalau seterusnya ada Dr. Safura, mungkin kami mengambil Dr. Safura lagi lah. Terima kasih. Sepanjang saya belajar selama 5 bulan, saya kenal Dr. Safura, yaitu mengajar kami tentang falsafah pendidikan. Yang saya suka dia adalah, saya suka dia punya personality. Dia baik, cantik lah, memang cantik gila. Dan dia open minded lah. And then dia ni baik, tepati bahasa, dan comel gila, comel cantik. Dan dia ni dia baik, dia belanja dari kami makan. Sepanjang saya belajar falsafah ni, mula-mula saya tak tahu, sebelum saya masuk UTSM ni saya tak tahu pendapat falsafah.
saya langsung tidak pernah dengar pasal perkataan ini lah. Lepas tu tem saya masuk ni kan ada jadwal falsafah, jadi saya pun apa ni falsafah, jadi tem tu masih blur lagi lah. Lepas tu time Dr. Safura mengajar ni ada sedikit lah yang saya faham tentang falsafah ni, contohnya metafizik, falsafah apa tu, filosofi, falsafah juga lah. Dan itu je lah. Thank you. Kami dari tim Ulik Mayan dan Kumpulan 8 mengucapkan Terima kasih semua. Jangan lupa Like, komen, And share. bye-bye. Bye. Bye.